Alhamdulillah, pelajar-pelajar sudah melalui 3 tahap pengajian asas kemahiran membaca Al-Quran sepanjang hayat. Di tahap yang keempat adalah dipanggil talaqi musyafahah khatam Al-Quran secara berkumpulan. Maka pelajar-pelajar akan mula membaca Al-Quran daripada Al-Fatihah. Dan kaedah yang kita gunakan sangat penting, atau teknik yang kita gunakan adalah teknik yang mana guru mesti berkemahiran membaca Al-Quran, iaitu mesti lancar baca, fasih baca dan mahir baca. Dan guru mesti mencontohkan bacaan Quran di hadapan murid. Kemudian murid harus baca. Dan ini dilakukan secara bertahap-tahap sampailah kita khatam sekali, 2 kali, 3 kali dan mungkin 4 kali. Dan Alhamdulillah program ini sudah dilaksanakan agak lama kepada pelajar-pelajar kita, sama ada kanak-kanak, remaja atau dewasa. Dan kita yakin bahawa inilah latihan yang diperlukan untuk setiap pelajar-pelajar sebelum mereka berpindah kepada talaqi musyafahah khatam Al-Quran secara persendirian. Jadi membaca Quran mempunyai teknik tersendiri, iaitu kita mulakan memberikan peluang kepada pelajar untuk membaca. Kalau dia boleh baca Al-Fatihah dan 2 muka surat pertama ni dengan baik, barulah kita memberikan mereka peluang untuk membaca. Tapi kalau tidak, kita menggunakan contoh bacaan, kerana itu yang contoh atau teknik yang awal yang digunakan oleh Jibril mengajar kepada Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat-sahabatnya cara yang demikian. Dan ini juga dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-30, surah yang ke-75. Contoh ini perlu kita fahami supaya ianya itu berkesan. Contohnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. 3 ayat ni saja sudah meliputi contoh teknik yang cukup mantap kalau difahami oleh setiap guru Al-Quran untuk membantu pelajar-pelajar daripada dia bertatih-tatih, merangkak-rangkak sampailah dia boleh baca satu nafas bacaan. Dan ini sangat penting. Maka kita lihat di sini makna daripada ayat itu, jangan engkau Muhammad SAW gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga adalah etika atau akhlak seorang murid. Apabila guru membaca, dia harus dengar. Bermakna dia melatih pendengaran dia. Tidak tergesa-gesa untuk mengikuti atau meniru bacaan guru untuk membaca Al-Quran, kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Dan ini juga dalam surah, tak silap saya, surah Taha ayat 114 juga ditegah, wala ta'jal bil Quran, jangan kamu tergesa-gesa dengan Al-Quran, sama ada membaca, hafal, faham, amalkan dan sebagainya. Jangan tergesa-gesa. Tapi malangnya kita lihat sejak lama
setiap kali kita mendengar orang qari atau qari'ah membaca Quran, dia tergesa-gesa membaca. Jadi dia menyalahi apa yang Allah perintahkan. Dan seharusnya ini perlu dijauhilah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacanya. Dan membacanya. Jadi di sini kalau kita lihat, sama ada kamu membaca dengan kurang lancar, fasih, mahir atau sebagainya, itu adalah salah satu daripada tahap membaca Al-Quran. Dan ini semua adalah dengan bantuan dan pertolongan Allah SWT. Kita tidak boleh mengatakan saya boleh baca, saya hafal, saya. Itu yang menjadi masalah sekarang ini. Jadi tidak kembali kepada Al-Quran yang pernah diajarkan dalam surah Ar-Rahman. Allah mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Jadi di sini, di surah Ar-Rahman, Allah mengatakan, Ar-Rahman yang maha pemurah, dia mengajar Al-Quran. Allah mengajar manusia macam mana nak baca Quran. Sama ada seseorang itu a believer atau disbeliever, tetap Al-Quran itu sudah diajarkan kepada mereka supaya apabila mereka lahir, mereka ada kemampuan untuk membaca. Tapi itu melihat kepada siapa yang menjagalah. Ibu bapa Nasrani tak kena baca Quran. Ibu bapa Majusi tak boleh baca Quran. Ibu bapa Nasrani dan sebagainya tak akan mengajar. Tapi malangnya kita lihat ibu bapa Muslim dan Muslimah masih anak itu tidak boleh membaca. Dan ini satu fenomena yang kita harapkan dapat kita cari solusi untuk mengatasinya. Di mana di kalangan umat Islam sendiri kurang peka, sehingga kan anak cucu tidak dapat membaca Al-Quran atau tidak diberikan satu pendedahan sejak daripada awal untuk dia bertahap-tahap belajar membaca Al-Quran. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi cukup ini, kalau kita mula daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kita akan lihat anak yang bertati-tati itu, apabila selesai surah Baqarah, dia sudah boleh baca satu nafas bacaan daripada setengah baris kepada 3 suku baris kepada satu baris, dan untuk berpindah kepada satu baris ke baris yang lain, kita nampak. Dan inilah tahap pengajian kemahiran membaca Al-Quran yang dilakukan di kelas-kelas pengajian kita. Jadi teknik mengajar yang kita gunakan ialah teknik musyafahah, iaitu sama ada guru membaca, murid dengar, kemudian murid membaca, guru dengar. Atau kita beri peluang kepada murid membaca, guru menyimak, kalau silap diperbaiki. Jadi ada two-way traffic begitu. Dan ini memakan masa. Memakan masa maksudnya dalam masa, kalau tahap yang pertama itu mesti dia khatam antara 3 hingga 4 tahun. Untuk khatam secara berkumpulan. Kemudian khatam yang kedua, begitu juga antara 2 tahun setengah, 3 tahun, 3 tahun setengah. Kemudian khatam yang ketiga lebih kurang lagi, lebih cepat. Dan kita dapat melihat daripada bertati-tati, merangkak-rangkak, mereka dapat membaca Quran dengan agak lancar, agak fasih, dan kemahiran itu adalah satu yang berterusan dapat dibina. Jadi tidak bermakna apabila kita sudah masuk Quran, kita akan menjadi seorang pembaca yang tidak ada silap. Itu satu kesilapan yang perlu kita faham. Kerana macam mana pun Al-Quran ini, kerana kita kurang tumpuan, kurang fokus kita,
atau kita kurang faham, kurang kenal tentang tanda-tanda bacaan bertajwid, hukum tajwid, bunyi bertajwid dan sebagainya, kita akan melakukan kesilapan yang tak seharus kita lakukan. Dan inilah yang perlu kita bina, kita didik anak-anak, remaja atau dewasa yang mengikuti pengajian kita supaya mereka itu lebih berhati-hati, kawal dan terus melatih membaca Al-Quran dengan baik, dengan betul.